Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, para penonton, muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian, alhamdulillah. Pada petang yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan hidayah daripadanya serta diberikan kekuatan kepada kita, diberikan kesihatan yang baik, dihindarkan kita semua daripada mara bahaya malapetaka, penyakit berbahaya khususnya COVID-19. Mudah-mudahan sama-sama kita sentiasa meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan para penonton yang saya kasih sekalian, insya-Allah pada petang yang berbahagia ini kita akan sambung lagi pengajian kita dalam kitab halal dan haram dalam Islam. Khususnya pada petang ini membincangkan lagi berkenaan dengan bab arak. Ya, pada topik pada petang ini iaitu arak adalah penyakit dan bukannya penawar. Saya ulangi, arak adalah penyakit dan bukannya penawar. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan nas-nas yang jelas daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyatalah bahawa sesungguhnya agama Islam amat tegas dalam memerangi arak dan menjauhkan orang-orang Islam daripadanya serta mendirikan benteng yang teguh antara arak dengan orang-orang Islam. Maknanya agama Islam melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan satu peraturan yang tegas, suatu benteng yang teguh antara arak dengan orang-orang Islam. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisahkan kehidupan orang Islam dengan arak. Tidak ada sebarang peluang yang terbuka untuk orang Islam meminumnya. Tidak boleh sama sekali orang Islam meminum arak. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam telah melarang umatnya, yakni kita semua tuan-tuan, puan-puan sekalian, meminum arak walaupun dalam kuantiti yang sedikit. Ya. Sikit pun tak boleh, apatah lagi banyak. Ya. Sedikit pun tak boleh, apatah lagi berkilo-kilo, berliter-liter. Begitu juga membeli. Tidak dibenarkan kepada kita untuk membeli. Tidak dibenarkan juga kepada orang Islam untuk menjual. Tidak dibenarkan juga kepada orang Islam untuk menghadiahkannya kepada orang lain atau membuatnya ataupun menerima hadiah. Dalam siri video yang telah lalu, kita telah bincangkan berkenaan dengan menerima dan memberi hadiah, sama ada kepada orang Islam ataupun bukan Islam. Hadiah itu dalam bentuk arak. Maka sekali-kali tidak dibenarkan oleh agama Islam
yakni hukumnya haram. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, arak juga tidak boleh dijual di permis perniagaan orang Islam, disimpan di rumah, menyediakannya di dalam majlis-majlis keramaian, seperti kenduri perkahwinan, majlis hari raya, sambutan hari jadi, sambutan hari syarikat dan sebagainya. Maka tidak boleh menghidangkan tetamu yang bukan Islam. Kepada orang Islam pun, kepada orang yang bukan Islam, kita tidak boleh menghidangkan jika mereka datang ke rumah kita dengan hidangan arak atau dicampurkan di dalam mana-mana makanan atau minuman. Tak boleh nak masukkan dalam makanan atau minuman, sama ada sedikit ataupun banyak. Meskipun terjadi penguapan kerana panas, masih ada tersisa pada makanan tersebut. Maka inilah tuan-tuan, Islam telah mengajar kita supaya menjaga jasad kita ataupun menjaga hati nurani kita agar tidak tercemar, tidak dikotori dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki tubuh badan kita. Bukan sahaja arak, bukan benda-benda yang lain yang dihukumkan haram oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dibenarkan sama sekali untuk dimasukkan ke dalam jasad kita, kecuali dalam keadaan yang darurah, dalam keadaan untuk menyelamatkan nyawa kita. Pada ketika itu tidak ada ubat lain lagi, tidak ada perkara lain lagi yang boleh menyelamatkan nyawa, maka pada ketika itu hukum berbeza, dibenarkan. Baik tuan-tuan dan puan-puan para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengikut tuan kitab ni menyatakan bahawa data statistik Badan Kesihatan Dunia WHO menjelaskan bahawa faktor-faktor kematian yang disebabkan oleh minuman keras dan hal-hal yang berkaitan menduduki kedudukan teratas dalam daftar penyebab kematian di Amerika Syarikat. Kematian yang disebabkan arak ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan arak ini merupakan statistik yang teratas sekali di Amerika Syarikat, di Perancis dan juga negara-negara yang lain. Sepertiga rumah sakit di negara-negara industri selalu dipenuhi dengan para penderita penagih minuman keras. 1/3 daripada hospital yang berada di negara-negara industri, negara-negara yang maju, adalah dipenuhi dengan penderita yang disebabkan oleh minuman keras. Bahkan menurut data statistik yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa wilayah Texas, Amerika Syarikat, dana yang dikeluarkan untuk mengubati para penagih minuman keras ditambah kerugian kewangan yang disebabkan hilangnya harta benda, penggantian kerugian dan pemulihan keadaan melebihi keuntungan yang dihasilkan dari penjualan alkohol. Jadi kerugian disebabkan oleh arak ini yang dibuat satu kajian yang dilakukan ke atas wilayah Texas, Amerika Syarikat. Dana yang dikeluarkan untuk mengubati para penagih, untuk menggantikan peralatan yang rosak, menggantikan kerugian dan pemulihan melebihi keuntungan daripada penjualan alkohol.
Maknanya tuan-tuan, ya, lebih tinggi daripada hasil yang diperolehi daripada penjualan arak. Sedangkan negara mereka dibenarkan menjual arak. Hasilnya tidak dapat menampung untuk membaik pulih kerugian, kesakitan yang disebabkan oleh hal-hal yang berkaitan dengan arak. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kisah, ada orang bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan arak. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan tentang arak ini. Nabi melarang lelaki tersebut daripada meminumnya. Jadi orang lelaki ini dia datang bertemu Nabi, bertanyakan Nabi, boleh tak dia berubat menggunakan arak sebagai ubat dia. Ya. Lalu Nabi larang. Nabi kata apa? Nabi larang lelaki tersebut daripada meminumnya untuk dijadikan sebagai ubat. Lalu lelaki itu berkata, aku menggunakannya sebagai penawar. Aku bukan untuk minum suka-suka. Aku minum arak ini adalah sebagai penawar. Maka Nabi SAW pun menjawab melalui hadisnya, hadis yang diriwayat oleh Muslim, Imam Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmizi, innahu laisa bidawa'in walakinnahu da'un. Sesungguhnya arak itu bukanlah penawar, tetapi ianya penyakit. Ya, Nabi sebutkan arak itu bukanlah penawar, tetapi ianya merupakan penyakit. Lalu Nabi SAW bersabda lagi, Inna Allaha anzala da'i wad dawa'a wa ja'ala lakum da'in wa dawa'an fatadawaw wa la tadawaw biharamin. Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan penyakit dan ubat dan menjadikan buat kamu penyakit dan ubat. Maka hendaklah kamu berubat, akan tetapi janganlah kamu berubat dengan benda yang haram. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita mengubati sesuatu penyakit yang ada pada diri kita, terlebih dahulu saya nasihatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, pergilah berjumpa dengan doktor pakar dahulu. Kenal pasti apakah penyakit yang kita hadapi. Ya? Jangan kita main redah apabila kita dengar kata arak boleh mengubati penyakit yang ada pada kita, maka kita terus mengambilnya, meminumnya. Sedangkan kita belum berjumpa lagi dengan doktor pakar. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibni Mas'ud radhiyallahu anhuma berkata mengenai perkara hal yang memabukkan ini. Ya, perkara memabukkan bukan hanya sekadar arak, ya, bahkan perkara-perkara lain, dadah, candu dan sebagainya, ya, itu pun memabukkan. Inna Allah lam yaj'al shifa'akum fima harrama alaikum. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan penyembuhan kamu pada apa yang diharamkan ke atas kamu. Ya, kita katakanlah seseorang tadi sakit, maka dia mengambil arak dan meminumnya sebagai ubat. Maka Ibnu Mas'ud berkata melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara muallaq, yakni Allah tidak menjadikan penyembuhan kamu pada apa yang diharamkan ke atas kamu. Maknanya sia-sia tuan-tuan. Tidak menjadikan sebagai penyembuhan kepada penyakit kita.
Tidak heranlah jika Islam mengharamkan berubat menggunakan arak atau selainnya daripada benda-benda yang diharamkan. Ini kerana hikmah pengharaman sesuatu itu sebagaimana disebutkan oleh Ibn Qayyim menyatakan bahawa Ibn Qayyim kata apa tuan-tuan? Kita lihat dalam rujukannya, dia kata lihat Zad Al-Ma'ad jilid 3 halaman 115 hingga 116. Jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi lah pandangan pendapat Ibn Qayyim ni. Meminta supaya meninggalkannya dan menjauhkan diri daripadanya dengan apa jua secara sekalipun. Ibn Qayyim kata hendaklah kita jauhi. Jauhi maknanya jangan mengambil arak, meninggalkannya sebagai pengubatan terhadap sakit yang kita hadapi. Menggunakannya sebagai ubat dikhawatiri akan mendatangkan unsur penggalakan. Kalaulah guna juga dibimbangi, takut-takut kita ni jadi ketagih. Arak ni jenis minuman yang beralkohol yang menyebabkan ketagihan kepada seseorang yang mengambilnya. Hal ini bertentangan dengan tujuan pengharaman arak oleh agama. Jadi dia jadi penggalak pula. Penggalak maksudnya jadi ketagih. Jadi nak minum. Yang menimbulkan kekeluhuran. Baik. Ibn Qayyim berkata lagi, kalaulah arak itu dibolehkan berubat dengannya. Kalaulah arak itu dibolehkan berubat dengannya adalah merupakan suatu alasan untuk menggunakannya menurut tuntutan nafsu syahwat dan kelazatan, lebih-lebih lagi kepada seorang yang cenderung kepadanya. Kalau dah orang tu berminat meminum arak, tiba-tiba dia jadikan alasan arak ni sebagai ubat kepadanya, maka ia telah menurut kemahuan nafsu dia. Ia telah menurut kemahuan nafsu. Kalaulah arak tadi boleh berubat, suka sangatlah dia. Suka sangatlah. Sebab apa? Sebab dia boleh minum sekali. Ni. Jadi orang yang cenderung kepada arak ini, dia lebih minatlah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala berubat dengan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini terlebih dahulu kita kena mendapat nasihat dari doktor pakar yang fiqh dalam perubatan Islam, dan doktor tadi istiqamah dengan didikan dengan ajaran agama Islam. Maka ketika itu barulah boleh dibenarkan menggunakan bahan yang haram itu sebagai berubat. Maksudnya kena ada kebenaran daripada doktor dahulu. Kalaulah doktor kata penyakit awak ni tidak boleh nak ubat dah, tidak ada ubatnya kecuali benda yang haram ini saja yang dapat mengubatinya, maka pada ketika itu kita boleh menggunakannya sebagai ubat kepada dalam mengubati penyakit kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 145,
famanitturra ghaira baghin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Kemudian sesiapa yang terpaksa, yakni memakannya kerana darurah, sedang dia tidak mengingininya dan tidak melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi inilah dalil membolehkan kita mengambil sesuatu yang diharamkan untuk berubat dalam keadaan darurah, dalam keadaan tidak ada ubat lain lagi untuk menyelamatkan nyawa kita. Kalau kita tidak ambil arak sebagai ubat, maka kita akan mati. Bila dapat nasihat daripada doktor yang pakar, doktor Islam yang pakar siqah dalam amalannya, maka dibenarkan. Ya. Tetapi janganlah, Allah SWT kata, janganlah melampaui batas. Ya, sekadar untuk berubat sahaja. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan daripada perbincangan bab arak adalah penyakit dan bukannya penawar ini, jelaslah kepada kita yang pertamanya bahawa perkara yang haram khususnya arak dan juga dadah dan sebagainya, ianya adalah penyakit, bukan penawar kepada sakit yang dialami oleh seseorang. Jika seseorang dalam keadaan keterpaksaan, maksud keterpaksaan ini tidak ada ubat lain, darurah. Dalam suasana darurah, maka dibenarkan hanya untuk menyelamatkan nyawanya sahaja. Dan tidak boleh berlebih-lebihan mengikut hawa nafsu agar dibimbangi ianya menjadi ketagihan kepada seseorang. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dilindungi daripada perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita terlibat dengan arak ini, kerana kesannya cukup besar kepada tingkah laku peribadi kita. Lebih-lebih lagi di saat kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Mudah-mudahan sama-sama kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada terlibat dengan perkara yang dibenci, dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga perkara dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon kepada tuan-tuan dan puan-puan para penonton agar menyebarkan video ini kepada sahabat-sahabat kita. Semoga ianya menjadi ilmu yang berguna kepada kita, menjadi panduan dalam kehidupan kita berdasarkan hadis-hadis dan Al-Quran. Mudah-mudahan ianya beri manfaat kepada kita bersama. Sekadar itu yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah adalah kejahilan diri saya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.